Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah berkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanul Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri mengenai makluman pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan dan kebenaran kemasukan dan keluar negeri bagi 5 buah negara di Subbenua India bertarikh 29 September 2021. Jabatan Perdana Menteri memaklumkan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan selama 16 hari lagi dari 16 hingga 31 Oktober 2021 bagi kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam, dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan vaccinated transport operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Pengambilan dan penghantaran barangan milik individu di lokasi-lokasi khusus di perkarangan sempadan yang dibuat oleh runners berdaftar di negara Brunei Darussalam dan keluar dan masuk negeri secara ulang-alik melalui pos-pos kawalan darat dan laut bagi tujuan pekerjaan. Pelanjutan penangguhan sementara kebenaran kemasukan dan keluar negeri bagi 5 buah negara dari Subbenua India iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh selama 16 hari lagi dari 16 hingga 31 Oktober 2021. Bagi perjalanan masuk semua warga negara asing yang berlepas dari atau melalui mana-mana lapangan terbang di Subbenua India. Walau bagaimanapun, pemegang pasport diplomatik dan anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan di negara ini adalah dibolehkan untuk memasuki negara ini mengikut prosedur operasi standard SOP yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Perjalanan warga negara asing yang berlepas dari Subbenua India dengan melalui negara Brunei Darussalam secara transit dan perjalanan keluar dari negara Brunei Darussalam menuju ke Subbenua India atas apa jua sebab atau urusan. Walau bagaimanapun, pemegang pasport diplomatik dan anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan di negara ini dibolehkan untuk membuat perjalanan keluar negeri serta warga negara asing yang memegang pas pekerjaan atau pas tanggungan yang telah dibatalkan atau pemegang Special Authorization Work Pass atau Professional Visit Visa yang telah bekerja sementara di negara ini dan akan kembali ke negara asal masing-masing secara tetap. Penangguhan kebenaran juga dikenakan bagi warga negara asing yang telah diberikan kebenaran awal untuk memasuki negara Brunei Darussalam dari Subbenua India melalui penerbangan yang telah dibenarkan sebelum ini, maka kebenaran tersebut adalah ditarik balik. Maklumat lanjut layari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di www.pmo.gov.bn/travel portal atau hubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja atau email ke travelapplication@jpm.gov.bn.
163 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam kemarin, yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 9,828. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Alfiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Terdapat 48 tambahan kes-kes baru kepada 19 kluster aktif yang sedia ada, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 5 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 44 kes. Kesemua kluster baru ini adalah kluster rumah kediaman di mana 3 daripadanya, iaitu kluster LNS Sendirian Berhad, kluster Hasnal Jar Sendirian Berhad dan kluster DG Mix Enterprise adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 2 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster IBTE KB dan kluster 1888. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 166 kluster. Dalam pada itu, terdapat 71 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 183 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 7,498 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,263 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 7 kes ada dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 2 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 27 kes lain dikategorikan dalam kategori 4 yang memerlukan bantuan oksigen adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 5,474 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 425,000 ujian. Dalam sidang media yang sama, Menteri Kesihatan juga mengongsikan pada 13 Oktober 2021, 4,911 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan sebanyak 337,671 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 74.4% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 219,505 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 48.4% daripada jumlah penduduk negara. Sementara itu, mengambil kira jumlah kehadiran orang ramai ke pusat vaksinasi stadium tertutup ataupun indoor stadium telah berkurangan. Kementerian Kesihatan telah meneliti semula waktu operasi bagi pusat vaksinasi stadium tertutup atau indoor stadium bagi hari Jumaat, yang mana waktu operasi akan diubah kepada jam 2 petang hingga 6 petang pada setiap hari Jumaat. Perubahan ini akan bermula hari Jumaat 15 Oktober 2021. Sementara itu, hasil daripada pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan yang dilakukan semasa larangan keluar rumah daripada jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 25 pelanggaran arahan tersebut di seluruh negara telah dikeluarkan denda kompaun, di mana 14 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Menteri Kesihatan turut mengongsikan beberapa perubahan ke atas syarat-syarat yang dikenakan bagi mereka yang dibenarkan masuk ke negara ini, seperti menjalani ujian RT-PCR bagi SARS-CoV-2 yang dipersyaratkan kepada sesiapa yang hendak masuk ke negara ini hendaklah dilakukan tidak lebih dari 48 jam sebelum bertolak ke negara ini. Syarat ini dikenakan sama ada warga negara Brunei Darussalam atau orang asing.
Bagi mereka yang melengkapkan vaksinasi COVID-19, yang mana dos kedua mereka telah diperolehi lebih dari 14 hari dari tarikh masuk ke negara ini, mereka akan dibenarkan untuk memendekkan tempoh pengasingan diri mandatory di hotel pengasingan bagi jangka masa di antara 1 hingga 7 hari. Tertakluk kepada penilaian risiko terhadap negara yang baru mereka tinggalkan. Mereka adalah dikehendaki untuk memuat naikkan taruh status dan bukti vaksinasi mereka ke dalam sistem permohonan deklarasi ketibaan bagi rakyat atau penduduk tetap negara Brunei Darussalam atau entry travel pass bagi warga negara asing. Walau bagaimanapun, pemendekan tempoh pengasingan diri ini adalah tertakluk kepada beberapa perkara seperti jenis vaksin, ujian swab RT-PCR bagi SARS-CoV-2 yang negatif yang dilakukan tidak lebih daripada 48 jam sebelum ke negara ini, dan juga ujian kedua RT-PCR bagi SARS-CoV-2 setelah tiba ke negara ini. Perlu juga diingatkan bahawa pertimbangan bagi permohonan kemasukan warga negara asing ke negara ini pada masa ini adalah hanya bagi essential travel, iaitu urusan yang mustahak sahaja. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang tidak mempunyai vaksinasi yang lengkap, termasuk mereka yang dos keduanya adalah kurang dari 14 hari dari tarikh ketibaan ke negara ini, akan diperlukan menjalani pengasingan diri mandatory di hotel-hotel mengikut tata cara yang ada pada masa sekarang. Semua perubahan ini akan dikuatkuasakan pada hari Jumaat 15 Oktober 2021. Negara Brunei Darussalam mengambil pendekatan Whole of Nation dalam menangani penularan wabak COVID-19, khususnya peranan Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan untuk meningkatkan tahap kesiapsiagaan para penduduk dan belia. Ini termasuk kegiatan dan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan seperti program kesedaran awam, pengurusan risiko bencana peringkat masyarakat CBDRM, program kesedaran awam pengurusan risiko bencana peringkat sekolah SBDRM dan program Disaster Preparedness Coordinator PC. Perkara tersebut dikongsikan oleh Yang Berhormat Bihin Orang Kaya Seri Kena Dato' Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri kemarin semasa menyertai mesyuarat peringkat Menteri ASEAN mengenai pengurusan bencana AMMDM ke-9 dan persidangan Parties to the ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response ke-10. Mesyuarat secara maya itu dipengerusikan oleh Republik Singapura. The pandemic has revealed the need for strong and proactive leaders in the community and amongst the youth and put localization into action. We recognize the potential as frontline leaders and taking action when disaster strikes and peril and support with the responding agencies. Moreover, we welcome partnership which reaffirms our commitment to further nurture our relationship and strengthen collaboration among other ASEAN members and other dialogue partners. Mesyuarat membawa tema Strengthening Partnership and Innovation for Disaster Management in ASEAN membincangkan cara memperkukuhkan lagi tindak balas ASEAN secara bersama terhadap sebarang bencana serta menilai pelaksanaan ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response AADMER ke arah merealisasikan hasrat untuk membangun masyarakat yang selamat dan berdaya tahan bencana. Negara Brunei Darussalam kekal komited ke arah memastikan ASEAN bebas dadah dan tidak akan membiarkan sebarang cabaran menjejaskan usaha tersebut. Menteri Pertahanan kedua menekankan perkara tersebut semasa mesyuarat peringkat Menteri ASEAN mengenai dadah AMMD ke-7 diadakan secara maya dipengerusikan oleh AMMD Kemboja. Menurut Yang Berhormat Bihin Datuk Lala Raja, Meja Jana Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof yang juga selaku pemimpin AMMD Brunei Darussalam. Isu penyeludupan dan penyalahgunaan dadah masih menjadi kebimbangan utama di negara ini. Tambah Yang Berhormat, negara Brunei Darussalam mengguna pakai strategi bagi mengurangkan dan menangani bekalan dan kehendak dadah melalui penguatkuasaan Undang-Undang Jenayah Dadah
Dan pada masa yang sama meningkatkan program pendidikan pencegahan dadah kepada orang awam selain menyediakan rawatan dan perkhidmatan pemulihan bagi penyalahgunaan dadah. Menteri Pertahanan kedua menjelaskan di sebalik sekatan perjalanan yang telah dikuatkuasakan sejak penularan pandemik tahun lalu, aktiviti jenayah rentas sempadan menunjukkan peningkatan termasuk penyeludupan dadah. It is evident that the COVID-19 has not slowed down the illicit drug traffickers. But Alhamdulillah, praise to Allah the Almighty, with the cooperation of the public and the enforcement agencies in Brunei Darussalam, we have managed to curb these illegal activities by conducting many successful operations in the midst of this pandemic. Kepengerusian ASEAN Negara Brunei Darussalam yang bertemakan We Care, We Prepare, We Prosper jelas memperlihatkan komitmen yang ASEAN perlu bekerjasama dan bersama berkongsi kejayaan. Kementerian Pendidikan melalui Pusat Kerjasama Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Pusat STEP mengadakan majlis pengumuman pemenang pertandingan cabaran STEM dan inovasi reka bentuk peringkat kebangsaan kali keempat 2021 secara maya. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Bagi kategori Formula One Junior Class, anugerah Overall Champion dirangkul oleh ketiga-tiga pasukan dari Sekolah Menengah Tanjung Maya. Tempat pertama dimenangi oleh pasukan Crows yang turut menerima anugerah Best Engineered Car. Di tempat kedua diraih oleh pasukan Rampager dan menerima anugerah Best Reaction Time. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh pasukan Nova Dragos. Bagi kategori Formula One Senior Class pula, pasukan Pahlawan 21 dari Universiti Teknologi Brunei telah memenangi tempat pertama Overall Champion. Anugerah Best Engineered Car dan anugerah Best Verbal Presentation. Manakala pasukan Animal F1 dari Pusat Tingkatan 6 Ragang telah berjaya meraih tempat kedua dan tempat ketiga disandang oleh pasukan Wira dari Universiti Teknologi Brunei. Juga hadir Datin Sri Paduka Dr. Hajar Rumaiza binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Berikutan dengan tersebarnya maklumat mengenai dengan kekurangan ke atas jumlah separuh gaji pertama bagi bulan Oktober yang diterima oleh sebahagian dari penjawat awam, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya memaklumkan setelah siasatan dibuat terdapat sistem glitch ke atas pembayaran separuh gaji pertama bulan Oktober 2021 berkenaan. Jabatan Perbendaharaan bersama-sama dengan pembekal sistem telah dapat menangani isu berkenaan dan pembayaran akan dibuat ke atas kekurangan bayaran gaji dalam masa terdekat melalui akaun masing-masing. Kementerian Kewangan dan Ekonomi juga akan memastikan bahawa perkara ini tidak akan berulang lagi. Sebarang pertanyaan boleh menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan Jabatan Perbendaharaan di talian 238-3444 atau email ke ppp@treasury.gov.bn atau ssm.helpdesk@dynamixtechnologies.com.bn. Beberapa perkhidmatan Jabatan Pengangkutan Darat JPD yang ditangguhkan sementara semasa bermulanya pandemik COVID-19 akan dibukakan semula kepada orang ramai secara berperingkat melalui kaedah pandu lalu, drive-thru dan tempahan melalui aplikasi Q-Up bagi menghantar drop permohonan sahaja. Beberapa perkhidmatan akan dibuka semula kepada orang ramai bermula hari Rabu 20 Oktober 2021 bagi cawangan Ibu Pejabat JPD Beribi. Antara perkhidmatan-perkhidmatan yang akan dibukakan semula adalah gantung, penahanan bilangan pendaftaran kenderaan, serah bilangan pendaftaran kenderaan dan kondem, tukar milik, pinjaman dan menamatkan pinjaman kenderaan, tiada pengguna, tawaran tertutup tanda pengenalan, bilangan pendaftaran kenderaan, pelaksanaan kenderaan komersial dan pengangkutan awam dan permit kenderaan lintas batas dan kenderaan kerajaan biji. Manakala permohonan yang telah siap diproses akan dikembalikan kepada pemohon melalui perkhidmatan pos laju.
Perkhidmatan ini hanya akan diberikan kepada pemohon yang menempah melalui aplikasi QApp sahaja. Waktu perkhidmatan adalah pada setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 8.15 pagi hingga 1 petang kecuali cuti awam. Sementara itu pembayaran bagi perkhidmatan tersebut hendaklah dibuat melalui BIBD online payment sebelum permohonan dihadapkan. Pemohon atau pemandu pandu lalu juga diarahkan untuk mematuhi SOP iaitu memastikan kod Bru Health berwarna hijau dan kuning sahaja, memakai sungkup muka, hanya pemandu serta seorang penumpang sahaja berada dalam kenderaan ketika hendak menghantar borang dan tidak dibenarkan keluar dari kenderaan semasa penghantaran. Sementara itu, tawaran tertutup clause tender tanda pengenalan bilangan pendaftaran kenderaan khas akan dibukakan pada hari Rabu 20 Oktober 2021 dan akan ditutup pada 23 November 2021. Orang ramai yang berminat untuk mengikuti tawaran tersebut hendaklah mengisikan dengan lengkap borang yang disediakan serta mematuhi syarat-syarat tawaran dan menghadapkannya melalui perkhidmatan drop secara pandu lalu dengan tempahan melalui aplikasi QApp. Keterangan lanjut muat turun Frequently Asked Question FAQ dengan melayari www.jpd.gov.bn atau Instagram @jpdbrunei atau email info_ltd@jpd.gov.bn atau talian 245198082284.